Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita, kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Badri. Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Badri. Pasal ke berapa kita ni? Ke-10 dah, pasal ke-10 kita. Jadi tahallul haji dah. Pada menyatakan tahallul haji dah. Tahallul haji. Tahallul pada haji dah. Yang masuk dengan tahallul ialah melepaskan ihram dah. Melepaskan ihram tu itulah panggil tahallul. Tahallul awal ke nafas awal je. Nafas tu jalan awal lah tak? Klik awal dah. Ini tahallul awal. Tahallul ni ialah melepaskan ihram. Dan perbolehkan mengerjakan yang diharamkan dalam ihram. Bolehlah. Benda-benda dilarang tu boleh buat. Hanya mempunyai dua macam tahallul. Kerana waktunya panjang. Dan kerana perbuatan haji itu banyak. Jadi, jangan kita ingat. So, dah ada dua tahallul dah. Tahallul awal, tahallul sani. Ada dua lah. Ada peringkat ni larangan yang sebahagian. Ada tu larangan semua, larangan sebahagian terhapus. Dah. Tapi ada setengah tu larangan semua sekali terhapus. Jadi kena adalah. Dikias dengan haid. Kerana haid itu panjang waktunya, maka dijadikan dua tahallul. Pertama terputus darah haid dan kedua mandi kerana haid. Dan haid pun gitu, ada larangan semasa dia haid. Lepas tu suci daripada haid tu ada lagi larangan. Dah, selagi tak mandi ada juga larangan. Lepas apabila habis dia mandi haid tu, mandi wajib tu, barulah dia terlepas daripada semua larangan-larangan dah. Gitulah juga dah. Berbeza dengan umrah yang tahallulnya hanya satu. Tapi umrah ni sah je. Dia tak daya lepas enggak? Dia sikit kan? Ya. Umrah ni niat ihram, lepas tu tawaf sa'i habis dah. Cukup habis cukup dah. Jadi dia ni buat tu habis dah. Jadi selagi tak buat tu tak tahallul lagi. Tapi kalau haji ni banyak cara buat dah. Jadi tahallul umrah ni satu ialah setelah selesai melaksanakan semua rukunnya. Kerana waktu ini tidak panjang seperti janabah. Macam tak sepanjang seperti janabah, seperti haji lah, seperti haji silat, seperti haji dah. Dia tak panjang seperti haji. Haji ni banyak cara dah. Maka tahallul haji yang pertama tahallul awal. Tahallul awal ada tahallul awal, tahallul akhir tu tahallul sani ke atau akhir dah. Tahallul awal atau apabila telah melaksanakan dua perkara dari tiga perkara. Dua perkara dari tiga perkara ni barulah dikira selesai dah tahallul awal lah. Iaitu melontar jamratul aqabah, bercukur dan tawaf ifadah. Yakni apabila telah melaksanakan melontar dan bercukur ataupun melontar dan tawaf. Nah. Atau bercukur dan tawaf. Ia ada tiga situasi lah. Sama ada melontar dan bercukur. Dia lontar dia aqabah tu. Lepas tu cukur. Lepas ataupun melontar dan tawaf. Dia melontar, tawaf dulu. Tak cukur lagi dah. Ataupun bercukur dan tawaf. Dia cukur tawaf, melontar tak lagi dah. Jadi tu dipanggil tahallul awal. Ada sebahagian larangan yang terlepas, tapi ada banyak lagi yang tak terlepas lah. Dan bila telah dilaksanakan yang ketiga ini, maka dinamakan tahallul sani. Tahallul yang kedua lah. Tahallul yang kedua. Dengan tahallul awal boleh mengerjakan segala yang diharamkan bagi orang berihram. Pakai kain berjahit ke apa dah. Dah. Banyaklah dah. Tutup muka ke apa dah. Dia dilarang dah. Tutup kepala ke apa dilarang. Kepiah ke apa dilarang orang lelaki dah. Jadi banyak lagi lah. Peringkat dilarang benda-benda tu dibolehkan pada tahallul awal dah. Jadi mengerjakan segala yang diharamkan bagi orang berihram yang akan diterangkan kemudian. Cerita lepas ni dah. Benda-benda dilarang dah. Terkecuali tiga perkara. Tiga perkara yang tidak boleh juga walaupun lepas tahallul awal. Iaitu bersenggama dah. Bersenggama bersetubuh ni tak boleh lagi. Tahallul awal. Akad nikah tak boleh juga. Dan menyentuh perempuan tanpa lampik dengan syahwat. Tak boleh juga dah. Untuk tahallul awal ni tak boleh lagi dah.
Dan yang tiga ini menjadi halal dengan tahallul sani. Kena sudah melakukan tahallul sani, kena sudah tiga perkara tadilah. Cukur, tawaf ifadah dan jumratul aqabah. Dah. Baru dia boleh lepas tahallul sani. Dan kalau ditunda melontar dari hari raya ke hari-hari tasyrik, maka wajiblah membayar dam atau berpuasa. Jadi sepatutnya melontar tu pada hari hari raya tu dah 10 Zulhijjah dah. Hari tahallul panggil Jamratul Aqabah dah. Tiba yang melontar lewat pada hari-hari tasyrik, wajib bayar dam lah ataupun berpuasa dah. Dan belum dapat bertahallul terkecuali telah melaksanakan dam. Pula dah. Selagi masalah dah. Lagi tak bayar dam, tak kira bertahallul lagi dah. Atau puasa. Ni masalah puasa ke dia tak puasa lewat gitu dah. Kalau hak jenis ganti ni puasa 3 hari cepat dia sudah 7 hari di kapur ni. Jadi lagi lambat dah. Jadi sekarang ni masalahnya tahallul tu nak lepas ni kalau tak bayar lagi dam ataupun tidak puasa untuk bayar dam ganti untuk bayar tu lah ganti bayar dam tu dia kena puasa. Selagi itulah tak lepas lagi tak boleh kata tahallul dah. Sebagai gantilah puasa sebagai ganti dam dah. Dan melontar dah. Ataupun dia kena tak melontar dulu lah. Jadi bukan dam saja, dia kena melontar juga dah. Sudah berlaku dah. Sunat memakai wangi-wangian antara dua tahallul. Apabila dia lepas dah dia tahallul awal tu, dia pakai baju biasa lah. Kalau pakai biasa sebenarnya dia boleh dia pakai minyak wangi. Bahkan sunat pakai minyak wangi dah maksudnya. Dan sunat jangan melakukan senggama sesudah tahallul sani sekalipun dah. Tahallul sani ni lepas dah tadi dah bersyukur Jamratul Aqabah melontar tu sudah setelah tahallul sekali mana pun sunat tak senggama melainkan sudah selesai melontar jamrah pada hari tasyrik. Jadi hari tasyrik ni 11, 12, 13 tu dia tidak dia kata wajib aja tidak jadi rukun lah. Jadi tidak kait lah dengan perkara tahallul ni dah. Tahallul kalau kira tak, tapi dia ni kena sudah maknanya sudah sampai 13 Zulhijjah ataupun 12 Zulhijjah nafar awal tu sudah waktu. Baru dah boleh senggama dah. Habis dah. Tu tentang tahallul haji ni. Kita pergi pula fasa yang ke-11 iaitu cara melaksanakan haji dan umrah. Fasa pada cara melaksanakan haji dan umrah, fasa ke-11 ni. Cara melaksanakan haji dan umrah ada 3. Yang pertama dinamakan ifrad. Ialah berihram haji dari miqat. Dah. Haji dari miqat atau kurang dari jarak miqat. Kurang dari jarak miqat maksudnya kurang daripada tempat kita niat tu lah. Dan sudah melakukan ihram haji. Dah. Dia kena ihram haji dulu dah. Mengerjakan lagi ihram umrah pada tahun itu juga. Maksudnya haji dulu baru umrah lah. Gitu lebih kurang dah. Dan sekalipun ia berihram haji dari Mekah, walaupun dia masuk Mekah, ihram haji dari Mekah, contohnya orang pergi awal Mekah dah. Dia kena ihram haji dari Mekah dah. Dan dikerjakan semua pekerjaan umrah. Dah. Jadi lepas tu dia buat kerja umrah lah dah. Tak apa, tu dipanggil haji ifrad. Lepas ni kita akan detail lagi cara dia. Yang kedua yang dinamakan haji qiran, iaitu berihram haji dan umrah secara bersamaan serentak dah. Dari miqat, maksudnya niat sekaligus. Maksud dari miqat tu niat dah. Qiran dah. Atau dari tempat lainnya dah. Dilaksanakan pekerjaan haji itu dalam ihram umrahnya. Jadi ihram umrah masuk ibadat haji dah. Itulah dah. Maka dengan cara ini terlaksana umrah dan haji kerana umrah termasuk ke dalam haji. Dari miqat kedua-duanya satu pada orang Mekah. Membadailah ihram keduanya dari Mekah dan tidak wajib keluar ke tanah halal untuk melaksanakan ihram. Dah dia jadi daripada Mekah lah. Cerita ni biasa dari Mekah lah. Kalau daripada kalau kita mari awal dah. Kita daripada setengah tu pergi tidak itulah itu buat tahap biasanya orang dia buat umrah dululah. Biasa orang tamattu lah. Biasa mudah kali dah. Pasal dia biasanya orang mari daripada luar lah manusia ni. Jaga daripada tanah Mekah ni. Dia kata tidak wajib keluar ke tanah halal untuk melaksanakan ihram kerana pekerjaan terbanyak yang dilakukan dalam haji qiran adalah pekerjaan haji. Pasal haji qiran ni haji banyak dah. Kalau dibandingkan dengan umrah, kerana disebutkan dalam hadis yang sahih, jadi banyak pekerjaan haji dalam haji qiran berbanding dengan umrah lah. Kan Nabi kata apa? Man ahrama bil haji wal umrati
ajazahu tawafun wahidun wa sa'yun wahidun anhuma jami'an. Para siapa yang berihram haji dan umrah, haji dan umrah ya, memadailah dengan satu tawaf dan sa'i dan sa'i dari kedua-duanya ya. Untuk kedua-duanya lah dah. Jadi pada satu tawaf 7 kali tawaf dah. Maksudnya satu tawaf tu maksud 7 kali tawaf dan sa'i 7 kali juga dah. Untuk kedua-duanya dah. Inilah bentuk haji qiran yang asli nah. Kalau berihram umrah dalam bulan haji atau sebelum bulan haji, nah. Kemudian berihram pula dengan ihram haji dalam bulan haji sebelum mengerjakan tawaf, maka para fuqaha telah sepakat berubahlah menjadi haji qiran. Nah, jadi dia ni umrah. Nah. Sama ada dia boleh haji ataupun sebelum boleh haji. Syawal tu dah. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Syawal baru start dah. Mari Ramadan. Dah. Jadi kalau dia tidak buat umrah pada bulan Ramadan tu, masuk Syawal dah. Dah. Lepas tu baru dia ihram haji. Tiba-tiba ihram haji dah. Tak buat lagi tawaf dengan sa'i tu dah. Sebagai umrah. Maka cukup pegang tak buat. Dia tak buat lagi amal umrah lah. Menyebabkan dia telah jadi haji qiran lah. Dia kena niat jadi haji qiran lah. Berbeza apabila sudah mengerjakan tawaf. Sekalipun baru dikerjakannya selangkah. Tidaklah sah memasukkan haji ke dalam umrah. Kerana ia telah melaksanakan sebab yang membawanya kepada boleh bertahalul. Tapi kalau start dia nak tawaf, nah, sepatutnya orang memang ada orang awal ni kena buat umrah dulu dah. Tapi orang ni jenis lalai kan dia pergi Mekah tak buat macam tak buat umrah lah. Nah. Ya ihram umrah sekalipun tapi tak buat lalu amal dia umrah ni iaitu kena tawaf lepas tu sa'i cukup dah. Apabila tak buat dah, jadi dia boleh pergi masuk pada haji qiran lah. Jadi masuk dengan haji automatik boleh masuk dengan haji dah. Niat niat haji qiran masuk dalam umrah lah gitu lebih kurang dah. Dia masuk gabung sekali lah. Gitu dah. Tapi kalau lah dia ni ada start selangkah dia kata ni. Selangkah je nak masuk tawaf. Maksud dia kena sudah tawaf lah. Dia kena sudah sa'i dah. Supaya baru jadi dia tu jadi umrah lah. Tak jadi dah haji qiran lah. Kalau dikerjakan sebaiknya tidak boleh dikerjakan iaitu masukkan umrah ke dalam haji kerana tidak ada gunanya untuk menghilangkan pekerjaan umrah yang lainnya. Kalau dikerjakan sebaliknya, tidak boleh dikerjakan masukkan umrah kena haji dah. Jadi tak boleh masuk umrah dalam haji lah dia kira. Kalau umrah qiran tu haji sekali umrah lah gitu dah. Lepas tu kalau umrah sudah lah. Jadi umrah lah. Jadi macam tamattu' lah gitu dah. Yang ketiga dah haji tamattu' iaitu berihram umrah dari miqat. Sampai ke miqat tempat kita bincang sebenarnya Zulhulaifah lah, Yamlam lah gapo dak. Zatul Qarn dah. Ataupun sebagainya tempat-tempat yang kita kena niat situ. Dah, Tan'im dan sebagainya hak terdekat sekali. Dan miqat negerinya dah masing-masing atau dan dari miqat negeri lain lalu pekerjaan umrah diselesaikan dahulu kemudian setelah umrah setelah selesai umrah gapo berihram lagi dengan ihram haji dari Mekah. Dah dia masuk dah Mekah dah. Umrah dah. Lepas tu nak buat ihram haji daripada Mekah dah. Dalam bulan haji lah. Maka yang jadi tamattu' ni lah biasa mudah ni. Ada khilaf lah. Ada setengah kata ifrat, kata terbaik, afdal ni. Ada qiran, ada kata tamattu' ni. Tapi dari segi kaedah mudah kita mudah faham, dari segi amal praktikalnya mudah tamattu' lakonnya dah. Maka yang terafdal dari ketiga-tiga bentuk ini adalah haji ifrat. Kerana yang meriwayatkannya orang banyak. Itu sebab dia dah. Dan yang meriwayatkan tamattu' dan qiran dah. Dan lagi Nabi milih haji ifrat pada awalnya. Kemudian dimasukkannya umrah ke dalam haji hingga kepada kerana satu hajat. Dan riwayat ini yang menyatakan kebolehan memasukkan umrah ke dalam haji hanya khusus bagi Nabi. Tidak boleh dikerjakan oleh maknya. Ini ada cara perbincangan dah. Walaupun Nabi buat ada benda-benda tu khusus untuk Nabi dah. Wallahu a'lam dah, ada perbahasan yang panjang lah terbatnya. Tapi khilaf banyak itulah. Ada kata tamattu' dah.
kecuali bawa binatang tak kita bila bawa binatang dah. Kalau ikut pendapat tu termasuk berlaku lah molek kita nak afdal lah. Ada kata ifrat kerana dia lebih lama, dan kata asal Nabi ni buat haji dululah. Bawa umrah dan sebagainya lah. Dan juga seluruh ulama telah ijma' bahawa tidak makruh dalam haji ifrat dan tidak perlu membayar dam. Lebih banyak haji ifrat ni apa? Ya mestilah benda hak tak bayar dam, tak bayar denda tu yang paling afdal tu hujah mazhab kita lah. Maksudnya dia lah paling sempurna. Hak lain tu termatuk dengan kiran tak sempurna. Ada kekurangan tu dia kena bayar dam macam denda dah. Berbeza dengan haji tamattu' dan qiran, diwajibkan membayar dam. Dan menunjukkan kurang sempurna. Namun ifrat itu lebih afdal kalau dikerjakannya umrah pada tahun haji. Kalau umrah dikerjakan pada tahun berikutnya, maka tamattu' dan qiran lebih afdal kerana makruh melambat-lambatkan mengerjakan umrah sesudah tahun haji. Yang lebih rendah dari fadilah ifrat adalah haji qiran. Lebih rendah dari fadilah ifrat adalah haji qiran. Jadi begitulah dah. Haji qiran mudah sekali kalau kira dah. Wajib bagi yang mengerjakan haji tamattu' membayar dam. Dan ini telah ijma' ulama kerana haji tamattu' memperolehi laba. Kerana yang semestinya ihram dari miqatnya. Ihram tu jauh lagi. Kerana kalau ihram haji dari miqat negerinya, maka memerlukan keluar tanah halal untuk berihram umrah dari sana. Tetapi kerana mengerjakan haji tamattu', tidak perlu lagi keluar ke tanah halal, namun cukup ihram dari kota Mekah saja. Dia cukup ihram dari kota Mekah saja apabila dia daripada luar tu. Dia niat dia untuk umrah dia. Disyaratkan wajib dam bagi yang mengerjakan haji tamattu' itu 4 syarat. Syarat pertama bahawa mereka bukan penduduk tanah haram. Haji tamattu' ni bukan penduduk tanah haram lah, kaedah je dah. Dan bukan orang yang tempat kediamannya dengan kota Mekah, di kota Mekah lah. Kurang dari 2 marhalah lah. Jadi dekat lah. Kalau dia kurang 2 marhalah ni tak boleh lah buat tamattu'. Memang tak boleh. Dia kena orang yang kurang lebih daripada 2 marhalah, orang luar lah. Luar daripada kota Mekah. Termasuklah daripada Madinah dah. Allah Ta'ala firman, "Dzalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram." Artinya demikian itu kewajipan membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Yang ini orang yang bukan penduduk kota Mekah. Surah Al-Baqarah ayat 199. Jadi buat haji tamattu' ni hak ni lah. Kena bayar dam juga. Yang tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Orang yang tempat kediamannya dari kota Mekah kurang dari 2 marhalah dikatakan berada di sekitar Masjidil Haram. Kalau kurang 2 marhalah, kira orang dekat dengan Mekah lah. Kita kata 80 kilo, 90 kilo, 100 kilo lebih kurang dah. Kerana setiap orang yang berada di sekitar Masjidil Haram dikatakan dekat dengan Masjidil Haram lah. Dan yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram dalam ayat itu ialah tanah haram. Syekh Ibn Hajar berkata dalam kitab Tuhfah, kerana terbanyak dalam Quran memakai lafaz Masjidil Haram, itu adalah tanah haram. Masjidil Haram dalam Quran sebut tu maksudnya tanah haram lah. Diterangkan dalam kitab Nihayah bahawa setiap tempat yang disebutkan Allah dalam Quran dengan Masjidil Haram ialah tanah haram. Kecuali lafaz Masjidil Haram dalam firman Allah sahaja. Hanya satu ayat yang Masjidil Haram tu bukan masuk tanah haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dan palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah ayat 144. Jadi secara umumnya masuk Masjidil Haram, tapi jangan setengah tu ia membenarkan sirah dia. Ambil pendapat ni, Masjidil Haram tu maksudnya tanah haram, bukan maksudnya masjid tokoh sebutin masjid Mekah tu tak, tapi masjid tanah haram lah. Tapi jangan pula ambil hujah tu untuk menyokong riwayat sirah. Nabi ni keluar Isra' Mi'raj daripada rumah Ummu Hani ni dah. Sepupu Nabi ni. Dah Ummu Hani tu kononnya keluar daripada Nabi tidur di rumah Ummu Hani daripada riwayat Ibn Ishaq. Tak boleh lah tu dah. Tu menghina Nabi, riwayat tu memang seolah Nabi tidur di hotel lain ke apa dak. Ummu Hani ke apa yang tidak mahram je, satu karut dia. Cerita tu karut dah. Kita janganlah akak tok guru, tok wali, tok guru lebih daripada fakta yang kuat dah, hujah yang kuat. Jadi bercanggah dengan hadis yang sahih Nabi Isra' Mi'raj tu daripada Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram betul lah waktu tu bukan masuk Masjidil Haram tanah haram ya. Tiba-tiba
Dia nak bobok, nak keh nak bela kan. Bela Tok Guru ni masalah juga tak. Bukan bela hujah ni. Walaupun nampak tu benda yang menghina Nabi dah. Kata saya ke Nabi, tapi nampak riwayat yang menghina Nabi tu, dia bela juga dah. Kerana semangat Tok Guru, bela Tok Guru lah, ni masalah juga. Tok Guru silap pun nak bela ni tak silap kita dah. Jadi sini, walaupun dia kata ni, pendapat ulama, Syatrul Masjidil Haram ni, ni, Kaabah tu sendiri dalam ayat ni dah. Mengikut Syekh Ramli dah. Dalam nihayah. Syarat kedua, bahawa jatuh umrahnya, yakni niat ihramnya dengan umrah. Dan segala pekerjaan umrah itu pada bulan haji. Dari miqat negerinya. Dan ia telah menyelesaikan umrahnya, sedang itu baru berihram haji dari Mekah. Cerita haji tamattu ni nak syarat-syarat dia. Sekalipun ia mengambil upah untuk menghajikan dan mengerjakan umrah untuk dua orang yang lain. Kalau dia ambil kerja orang apa, dia kena gitulah. Dia kena buatnya setelah itu juga lah. Setelah tamattu juga lah macam saat ni lah. Maka kalau umrahnya jatuh sebelum bulan haji, dia buat umrah tu awal sangat, tak ada masuk bulan Syawal, bulan Ramadan lagi dah. Kemudian disempurnakannya sekalipun di dalam bulan haji. Dia pun sempurna masuk dalam bulan Syawal dah. Kemudian berihram haji, tidaklah wajib bayar dam dah. Jadi dia sempurna tu dia masuk bulan Syawal, tak wajib bayar dam, dia tak jadi tamattu lah ni lah. Syarat ketiga, hendaknya jatuh haji dan umrahnya pada tahun itu juga. Kerana itu kalau umrahnya pada tahun yang lain tak, yang umrah tahun lepas lagi tak, dan hajinya pada tahun yang lain, tidaklah wajib membayar dam juga. Tak wajib bayar dam, tak jadi tahun sama lah kira dah. Syarat keempat, bahawa ia tidak kembali untuk melaksanakan ihram haji dari miqat, tempatnya berihram umrah. Dia tak kembali untuk melaksanakan ihram haji dari miqat, tempatnya berihram umrah, atau ke miqat yang lainnya, sekalipun miqat yang terdekat dari kota Mekah, kalau dibandingkan dengan miqat negerinya. Jadi asal dia ada tempat miqat dia dah, dia pergi ke miqat lain dah. Atau sebanding dengan jarak miqat umrahnya, kalau ia kembali ke miqat sebelum berihram, atau berihram haji dari miqat itu, tidaklah wajib membayar dam, kerana dimasukkan dengan wajib dam kerana memperolehi keuntungan miqat. Sedangkan dengan kembali ke miqat, hilanglah keuntungannya. Jadi wajib dam bagi yang mengerjakan haji qiran dengan dua syarat. Okey, habis itu lah. Jadi dia ni kiranya, dia ni macam denda kerana pelajar ringkas lah, kata mudah ni. Mungkin mudah dia buat umrah haji tu, haji tamattu tu, dengan cara strict dah. Kalau dia nak susah, pergi mari-mari juga dah. Macam tubik semula dah. Seolah-olah dia keluar semula, dia tak jadi macam orang tanah haram dah, jadi seolah gitu dah. Jadi seolah-olah tanah haram, dia ni bukanlah orang macam, seolah ni bukan orang yang luar daripada tanah haram, dia jadi macam orang kapur Mekah gitulah ayat dah. Okay, cerita pula kenapa wajib dam bagi yang mengerjakan haji qiran, haji hak gabung antara haji dan umrah ni, dengan dua syarat. Pertama, bukan penduduk tanah haram. Jadi haji qiran ni sebenarnya untuk orang yang bukan tanah haram dah. Iaitu semua mereka yang menetap di tanah haram, atau jarak antara tempat kediamannya dengan tanah haram kurang dari 2 marhalah. Dan qiran itu wajib kerana dikiaskan dengan dam tamattu, yang merupakan cabang dalam tamattu ni. Cabang dam tamattu ni. Jadi qiran ni macam cabang dam tamattu juga ni. Apabila tidak wajib dam tamattu bagi berada di sekitar tanah haram, maka cabangnya lebih utama tidak wajib. Kalau nak kira lah. Yang kedua, tidak kembali ke miqat sudah masuk kota Mekah. Kalau dia kembali semula, dia patah balik dah. Maka kalau dia kembali semula ke miqat sebelum wukuf di Arafah, dan sebelum mengerjakan pekerjaan haji yang lain, maka gugurlah kewajipan bayar dam. Soalan gugur, seolah dia ni orang tanah Mekah lah. Bukan lagi. Seolah-olah dia ni buat haji daripada Mekah, bukan daripada miqat gitu. Lebih kurang dah. Lebih kurang gitu dah sebenarnya dah. Lebih kurang macam orang nak cerita ni, orang tempatan Mekah apa, ataupun luar cerita ni. Okay, habis itu kita pergi pada dam tertib dan takdir. Tertib dan takdir. Dam haji tamattu dan haji qiran, dan juga
dikarenakan meninggalkan melontar. Jadi dam haji tamattu, dam haji qiran, dam kerana tinggal melontar. Tiga perkara tu. Ada lagi dah. Dam kerana meninggalkan bermalam di Muzdalifah atau di Mina. Tak tidur di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah atau Mina, dam juga. Meninggalkan tawaf wada', maka damnya adalah seekor kambing dah. Tawaf wada' apa? Dam lah. Jadi berapa perkara ni? Satu, tamattu atau qiran dan haji qiran. Meninggalkan melontar, meninggalkan bermalam di Muzdalifah atau di Mina, meninggalkan tawaf wada'. Cepat kau terima kau dah. Maka damnya adalah seekor kambing yang dapat dijadikan korban. Baik dari segi sifatnya maupun dari segi umurnya. Tapi dam ni kalau di sana, ikut harga sana lah. Tidak semahal kita di Malaysia ni. Gitu dah. Dan memadai sebagai gantinya seekor Ibnu Sabi'i. Iaitu dari unta ataupun sapi. Gitu lebih kurang dah. Wajib dam tamattu itu disebabkan dua hal. Pertama dengan selesai mengerjakan umrah. Ia kena selesai umrah. Jadi wajiblah dam tamattu dah. Dan selesai mengerjakan haji. Dah. Jadi sama ada dia selesai umrah atau selesai mengerjakan haji, dia bolehlah bayar dam tamattu. Wajib, jadi wajiblah dah. Boleh mendahulukan menyembelih kambing dam itu dari ihram haji. Boleh dia sebelum dia masuk ihram haji untuk haji buat hajilah. Dia umrah dulu dah, haji tamattu ni nak. Lepas dia umrah sudah umrah, pakai baju biasa dah, lepas macam cukur ke apa dah, gunting rambut tu. Dia pun boleh pakai pakaian biasa. Lepas tu boleh dia dibayar dam dah. Dam tu boleh sebelum dia ihram haji boleh lah dah. Dan bukan dari selesainya umrah. Kerana tiap-tiap barang yang wajib dengan dua sebab boleh didahulukan dari salah satu sebab. Bukan harus menunggu timbul sebab yang berikutnya dah. Semua ni dia bayar tu bukan kerana umrah, tapi kerana nak haji tamattu dah. Haji tamattu. Tapi tidak ada bermakna kita kena tunggu niat ihram haji tamattu, ihram haji tu baru nak bayar dah. Boleh bayar awal-awal. Namun terafdal menyembelih kambing dam itu pada hari raya, tapi terbaiknya tunggu hari raya lah. Tapi begitulah. Masalah kita ni ramai sangat. Jadi payuh pengurus saya payuh. Sebab itu dam ni dibayar awal haji. Kalau tidak mampu membayar dam, umpamanya tidak diperolehinya dam di tempatnya dah. Tak ada bekal, tak ada kambing apa. Atau diperolehnya nama harganya lebih mahal dari harga biasa, tak mampu nak bayar. Atau wangnya tidak ada, tak cukup upeti. Atau ada wang namun hanya cukup untuk membiayai perjalanannya saja, maka wajiblah berpuasa 10 hari. 3 hari dikerjakanlah haji. 7 hari lagi di kampung. Banyaklah. Kita buat ni ni. Dam-dam ni kadang-kadang gabu-gabu. Okey, tak mampu ni yang pergi pada 3 hari di tempat haji ni. Musim haji. Lepas tu 7 hari lagi di kampung ni. Masuk waktu mengerjakan puasa sudah berihram haji sampai hari raya. Masuk waktu puasa ni berihram haji sampai hari raya, janganlah buat ni masa raya ni. Maka tidak boleh mendahulukan dari waktu itu. Tak boleh awal lagi dah. Maksudnya lepas umrah sudah. Sebelum niat nak lapai Zulhijjah 7 Zulhijjah ni nak masuk, nak pergi jalan, nak pergi Muzdalifah, nak pergi melontak nak buat pekerjaan haji tu, sebelum buat pekerjaan haji, maka masa tu boleh dia puasa 3 hari dah. Tapi tak boleh lah awal daripada tu lah, dia kena buat umrah dulu sudah. Dan tidak boleh melambatkan dari waktunya. Tak boleh lambat dah pun dah. Sunat baginya berihram haji sebelum tanggal 6 Zulhijjah. Sunat dia nak ihram haji pada tanggal 6 Zulhijjah dah. 6 Zulhijjah tu start niat lah. Agar selesai puasanya sebelum hari Arafah. Jadi puasa dia wajibnya 78 lah kira-kira dah. Sebelum hari Arafah 9 Zulhijjah. Kerana disunatkan bagi yang mengerjakan haji berbuka pada Arafah. Hari Arafah bagi kita tak buat haji, besar pahalanya, dihapuskan dosa 2 tahun. Tahun akan datang dan tahun sebelum dah. Dah. Tahun ni lah, tahun sebelum tu masuk tahun tengah berlalu. Tahun akan datang tu maksudnya tahun depan dah. Pasal Zulhijjah ni bulan yang ke-12 lah, ikut hijrah ni lah. Okay, dan tidaklah wajib mendahulukan ihram haji, sekadar cukup mengerjakan puasa 3 hari. Jadi tak kisahlah.
ihram haji yang penting puasa 3 hari yang penting. Sebelum hari raya lah. Jangan sampai kau itulah hari raya 9 Zulhijjah tu tak molek puasa dah, makruh. Untuk orang haji dah. Tapi dia puasa pun boleh lagi dah. Semuanya ni 78 tapi salah 778 9 dah Zulhijjah puasa boleh lagi lah. Tapi kalau berihram sebelum hari Arafah wajiblah mengerjakan puasa sebelum hari raya lah. Dan jadilah puasanya itu tunai dah. Dan kalau tidak dikerjakan seperti yang terangkan di atas maka wajiblah berpuasa sudah hari tasyrik. Kalau tak letak juga dah. Ni 78 tak ada puasa juga. Mulai puasa lepas hari tasyrik. Jangan puasa hari tasyrik. Jadi hari 10 Zulhijjah. Setelah 12-13 Zulhijjah ni hari puasa dah. Tak boleh puasa dah. Jadi dia kena puasa selepas hari tasyrik. Maka puasanya menjadi puasa qada yang tidak berdosa dah. Tapi dia macam qada lah. Tapi tak dosa dah. Inilah yang berlaku kalau dam tamattu' ataupun qiran. Atau meninggalkan ihram dari miqat. Dah. Itu untuk niat tu pada waktu di tempat niat lah. Tetapi kalau dam selain dari yang 3 di atas hendaklah dipuasakan yang 3 hari itu sesudah selesai hari tasyrik. Ni kalau kita cerita dam ni dam dam tamattu' dah. Ataupun dam kiram dah. Ataupun dam kerana untuk niat di miqat. Tapi kalau dam dah lain dah, larangan-larangan lain buat, you kena buat tu lepas hari tasyrik lah. Bukan masuk hari haji tu dah. Kalau kira dah. Sunat merujukkan puasa yang 3 hari itu dengan bersambung-sambung apabila berihram sebelum hari raya. Dah, kalau sebelum hari raya tu biasa ni lah. Ni 78 kau dah. Gitu dah. Yang waktunya dapat dikerjakan puasa lebih dari 3 hari dah. Kalau dia lah. Kalau lebih 3 hari tu maksudnya nak sampai ke ni 78 atau 789 tu terik tu dah. Jadi kalau beli masa tu lah boleh puasa. Kalau tidak tak ada. Satu 2 hari lagi nak 10 hari Zulhijjah tak boleh lah puasa. Kena puasa lepas ni lah, lepas tasyrik ni lah. Dan kalau tidak seperti itu maka wajiblah bersambung kerana haram melambat-lambatkan puasa dari hari raya dah. Dan apabila dikerjakannya puasa 3 hari tersebut maka wajib dikerjakannya puasa 7 hari. Apabila sampai ke kampung halamannya, bukan di Mekah dia puasa apa kapur dah, baru boleh puasa 7 harinya. Atau ke tempat yang dikendakinya menjadi tempat tinggalnya sekalipun kota Mekah. Tapi kalau dia tempat tinggal dia duduk lama lagi dah, 10 2 bulan lagi duduk Mekah, boleh dah puasa dulu. Tapi keadaan asal dia kena puasa di kampung dia dah. Kalau tidak mempunyai tempat tinggal, tempat kediaman lagi namun sudah ditinggalkannya dah. Ataupun itulah sama di Mekah ataupun dia tidak ada kapur dia dah. Dia memang orang tu duduk kapur musafir lagi dah. Boleh puasa mana-mana. Tapi tak apalah Mekah pun dah. Kerana Allah Ta'ala firman, "Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah." Artinya tapi jika tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajiblah berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu pulang kembali. Istilahnya idza raja'tum dah. Itu besar tu dah. Kamu pulang kembali itulah 10 hari yang sempurna. Surah Al-Baqarah ayat 196 sebagai denda dam dah. Okey, buat haji tamattu', haji qiran ataupun denda dam lain-lain lah. Jadi biasa kita tahulah, biasa kita gabung lah. Kadang-kadang kita takut juga dah tak betul mikot ke apa. Biasa orang buat juga 3 hari di ke beli-belikan lebaran pitih bayar dam juga dah supaya mengelakkan daripada dosa lah dah. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang berhaji, "Faman lam yajid hadiyan falyasum thalathata ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi." Jelas Nabi kata dah. Maka barang siapa yang tidak memiliki dam, tak ada duit nak bayar dam ke apa dah, kambing ke apa tak ada, maka hendaklah berpuasa 3 hari dalam musim haji. 3 hari dalam musim haji dan 7 hari dan 7 hari dan apabila kembali menemui keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar. Hadis kuatlah hadis Bukhari Muslim. Sunat mengerjakan puasa secara bersambung-sambung agar keluar dari perselisihan pendapat dari kalangan ulama, para ulama yang mewajibkan bersambung. Jadi puasa ni lah 3 hari bersambung, 7 hari bersambung ya. Termasuklah kita nak puasa untuk siapa kapal pun straight 7 hari dah. Tidak boleh mengerjakan puasa yang 7 hari itu di tengah-tengah perjalanan. Tak sampai kapal ni tengah jalan puasa lambat puasa dah tak boleh kata ni. Kapal sampai kapal sungguh dah.
Dan kalau tidak dapat mengerjakan puasa yang 3 hari itu dalam musim haji atau hari-hari yang mengiringi hari tasyrik disebabkan uzur, atau bukan kerana uzur, wajib atasnya berpuasa 3 hari qada seperti yang terangkan di atas dan 7 hari tunai. Jadi, kalau siapa kapur tak puasa-puasa lagi dah 10 hari dah. Tak 3 hari pun tak puasa, tak ada sakit lah gapo dah, tak boleh nak puasa. Jadi klik kapur tu puasa juga. Tapi 3 hari memula tu 3 hari qada. Qada tu kena sambung-sambung lah. Lepas 7 hari nak sambung lagi di 10 hari petapa ataupun lewat sikit tu 7 hari lepas tu pun boleh juga dah. Tapi 7 hari tu tunai kira dah. Sebab 7 hari tu memanglah disyariatkan untuk puasa di kampung. Kampung kita, rumah kita dah. 3 hari tu sepatutnya puasa di Mekah. Tiba-tiba kita ni sakit masalah gapo, nah tak ada nak puasa. Maka kita boleh buat di kampung kita dengan keadaan qada lah, bukan tunai dah panggil dah. Kita nak faham tu bukan syariat ajar kita buat kampung dah. 3 hari tu syariat ajar, nak agama ajar kita puasa di Mekah. Tapi kita ada kesulitan nak agama dah. Dan wajiblah menceraikan puasa 3 hari dan 7 hari dengan diselangi 4 hari, iaitu hari raya dan 3 hari tasyrik sebagai pengganti dam tamattu'. Ni kalau kita buat di Mekah lah. Kaedah dia kalau kita nak beza, kalau kita duduk Mekah sekali mana pun nak ganti dam tamattu' ni, kita kena beza paling kurang 3 hari. Kalau kita duduk 3 hari sebelum ni 7 lapis, ada 7 lapis 9 ni. Sebelum perubatan haji tu. Lepas tu lepas 13 lah, 14 dan seterusnya baru 7 hari tu paling kurang kalau kita rapat-rapat gitulah. Pengganti dam tamattu' dan qiran kerana tertinggal ihram dari miqat ke dah, ataupun kerana ganti dam tamattu' dan qiran ke gitulah. Dan dengan sehari sebagai ganti dam yang lain. Dan yang 3 di atas, dari 3 yang di atas. Kerana masuk ganti dam lain lah. Dan dengan waktu dipergunakan dalam perjalanan pulang ke negerinya sama sahaja dengan tunainya. Jadi ini ni. Satukan. Okey, lepas tu tak nak. Wajiblah atasnya puasa 3 hari qada seperti yang telah lalu. Kita baca sekali lagi dah. Dan wajib atasnya menceraikan antara puasa 3 hari dan 7 hari dengan 4 hari, iaitu hari raya dan hari 3 hari tasyrik pada dam tamattu' dan qiran. Pasal ni lah kita. Dan meninggalkan ihram daripada miqat. Maksud tak niat di tempat miqat lah dah. Dia kena dam juga serupa lah dah. Tak bayar dam kami ke apa, kena puasa 3 hari di tempat di Mekah tu dan 7 hari di kampung. Dan dengan sehari pada dam yang lain. Daripada yang telah tersebut itu, kalau puasa sehari tu, kalau selain daripada dam tak adalah. Lepas ni kita bincang ada dam-dam lah. Dan dengan masa yang dapat dapat pergi ia dalamnya kepada negeri tempat kediamannya atas adat yang ghalib seperti barang yang ada jua. Jadi kalau dia puasa masa tengah perjalanan tu macam dia tunai jugalah. Maka jika dipuasakannya yang 10 hari itu berturut-turut dengan tiada diceraikannya seperti demikian itu, hasillah puasanya 3 hari jua. Jadi dia puasa denu beginilah. Jadi dia macam puasa di Mekah lah. Dia puasa di tengah perjalanan ke apa, puasa tu 10 hari dah. Kau nak dapat lah kena ganti 10 hari, tapi dia sebenarnya puasa macam Mekah lagi. Pada perjalanan tu seolah-olah dia puasa di Mekah lagi, hanya dapat 3 hari, tidak dapat 10 hari dah. 7 hari itulah mana kena puasa di kampung, tak boleh puasa di tengah perjalanan gitulah. Tengah perjalanan tu macam puasa di Mekah dah.
Saya rasa sekat tu sajalah. Lepas ni panjang kita nak bicaranya pasal larang-larang ni yang menyebabkan kena dam dah. Benda-benda dilarang semasa haji dah. Panjang sangat dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika. Subhanakallahumma hamdika. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.